اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Okey. Kenapa? Apa kalau kita nak tadabbur pula bahagian kedua, ini bahagian pertama kan? Jadi bahagian pertama ni hiburan kepada Nabi. Kamu bukan buat benda bid'ah. Bahkan dah ramai rasul sebelum ni dan mereka didustai oleh umat-umat mereka. Jadi sabarlah. Bukan benda baru, benda biasa. Kemudian bahagian kedua, peranan. Allah nak beritahu peranan Rasul apa dah? Baca apa? Baca kepada umat itu yang kami wahyukan kepada engkau. Apa pengajarannya apa? Tengok Allah kata engkau, tugas engkau baca. Baca apa? Yang kami wahyukan. Maksudnya apa? Tugas kamu bukan mereka-reka. Tugas kamu bukan bermimpi. Tugas kamu bukan berfikir pakai otak kamu. Tugas kamu hanya baca wahyu yang kami wahyukan. Nabi tak masuk campur langsung pasal Al-Quran. Jadi pengajaran untuk kita, bila kita nak berdakwah, gunakan sumber yang asal iaitu Al-Quran. Jangan guna idea kita, jangan guna nafsu kita. Jangan guna pendapat orang tu, pendapat orang ni. Sebab sehebat Nabi pun Allah tak benarkan guna nafsu dia. Baca yang kami wahyu pada engkau. Sebab tu hikmah Allah jadikan Nabi buta huruf kan? Supaya apa? Supaya dalam hati Nabi kosong daripada maklumat-maklumat luar. Nabi tak dapat maklumat sebab tak boleh membaca. Allah sengaja jadikan. Supaya Nabi hanya terima wahyu saja 100%. Okey. Jadi kalau kita nak berdakwah, mengajak orang kepada Allah, jangan cakap kosong. Jangan cakap pendapat saya, jangan pendapat guru. Apatah lagi nak beramal. Berapa banyak sekarang kita beramal, ini amalan daripada guru saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Nabi pun tak cakap ini amalan saya. Yang Nabi beramal semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah kata Nabi tak pernah bercakap melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Bahkan ada seorang sahabat ditulis semua yang Nabi cakap. Lalu ditegur oleh orang kafir musyrikin. Orang musyrikin kata, kenapa kamu tulis semua yang Nabi cakap? Sebab Nabi itu manusia, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia ikut nafsu. Jadi kenapa tulis semua? Jadi sahabat ni rasa ragu-ragu. Betul juga. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku tulis semua yang kamu cakap, yang kamu buatkan. Semua. Ketika kamu marah pun aku tulis. Tapi ada seorang kafir ni musyrik, dia kata, kenapa aku tulis semua daripada engkau? Sedangkan engkau ni manusia biasa. Kadang-kadang engkau marah, kadang-kadang terikut nafsu. Maka Nabi cakap, Nabi kata, dengar sini baik-baik. Demi Tuhan, demi diriku yang di tangan Tuhan, demi nyawaku yang di tangan Tuhan, tidak ada satu pun yang keluar daripada mulut aku, melainkan semua adalah wahyu daripada Allah. Walaupun ketika aku marah. Tulis. Jadi kenapa kita tak nak terima apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, yang semuanya wahyu, tiba-tiba kita ambil yang guru kita, yang bukan wahyu dan mungkin salah. Saya pun peliklah macam mana otak kita boleh berfikir macam tu. Kita tolak yang suci bersih, yang 100% betul, dan kita ambil benda yang tak pasti, yang ragu-ragu. Macam contoh ini ada daging halal. Ada daging halal 100%. Kita yakin yang ni waswah. Tapi kita ambil yang waswah. Mana kita ada masalah. Kita ada masalah dari segi akidah, cinta Allah dan cinta Rasul. Kita ada keraguan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jelas ha? Jadi tugas Nabi bukan mereka-reka, bukan bermimpi ya. Melainkan semua adalah yang kami wahyu pada engkau. Satu. Wahyu pula apa yang Nabi sampaikan. Macam mana cara Nabi sampaikan?
Allah kata supaya engkau baca. Dan bila baca, makna dia apa? Baca dan ikut. Dan Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Cuba tengok. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Dhalalin mubin. Okey, cuba tengok. Metod berdakwah. Sebenarnya metod berdakwah ni terpakai untuk semua. Metod untuk kita belajar agama, metod untuk kita hidup di atas muka bumi, semua terpakai. Okey, Allah kata apa? Huwallazi. Cuba terjemah. Huwallazi, dialah yang ba'asa, mengutuskan fil ummiyin, di kalangan umat-umat yang buta huruf. Orang Mekah ni banyak buta huruf, bukan Nabi saja. Kemudian Allah utuskan apa? Seorang Rasul. Dan Rasul tu minhum, daripada kalangan mereka. Apa tugas Rasul ni? Satu, yatlu. Sama. Baca ke atas mereka ayat Allah. Jangan baca ayat kita. Jangan baca ayat manusia. Baca ayat Allah. Jelas, clear. Kadang-kadang sakit hati ustaz-ustaz ni penceramah. Bila berceramah, bila cerita beragama, dia cerita yang guru dia. Dia cerita apa yang dalam buku dia. Tapi berapa ramai yang tak faham Quran, dia tak ceritakan. Yang kedua, apa tujuan Quran dibacakan? Wa yuzakkihim, untuk bersihkan mereka. Bersih apa ni? Bersih apa ni? Bersih hati. Apa penyakit hati yang paling besar? Syirik, kufur, cinta dunia, sombong, dengki, kan? Jadi fungsi Al-Quran yang paling utama bukan untuk dihafal. Langsung tak sebut. Tugas kamu menghafal. Tugas kamu mengkhatam. Tugas kamu betulkan tajwid. Bukan makna benda itu salah. Bukan makna benda itu salah. Tapi tujuan utama Quran diturunkan supaya bersihkan hati daripada penyakit. Syirik, riak, dengki, dendam, sombong, bangga diri, rasa dia lebih baik pada orang. Dan caranya apa? Cara nak bersihkan diri, wa yu'allim. Engkau, Rasul ni mengajar kitab dan al-hikmah. Mana mesti ada proses? Yu'allim ni mana? Ta'lim. Proses. Proses tujuan Al-Quran diturunkan. Apa dia? Satu, tilawah. Yang kedua, apa dah? Ta'lim. Daripada dua ni, tujuannya apa? Tazkiyah. Ini proses tujuan Al-Quran diturunkan. Iaitu untuk dibaca, yang kedua untuk diajar. Ajar apa ni? Ni, isi kandungan Al-Quran, apa perintah Allah yang wajib kita taat, apa larangan Allah yang wajib kita tinggalkan, apa penyakit-penyakit hati yang wajib kita hindarkan. Dan bila kita berlaku dua ni, berlakulah tujuan Al-Quran diturunkan, iaitu tazkiyah, membersihkan jiwa. Tazkiyah tu an-nafsi. Tak, tazkiyah pembersihan. Hasil daripada dua ni, kalau betul cara dia, hasilnya jiwa akan jadi bersih. Tazkiyah pembersihan. Daripada zakat. Zakat ni nak bersihkan hati daripada penyakit kedekut dan sebagainya. Sebab itulah lepas tu Allah kata apa? Wa in kanu, sesungguhnya mereka-mereka ni, orang-orang musyrikin Mekah, min qablu, sebelum turun Al-Quran, sebelum diutuskan Rasul, apa sifat mereka? Lafi dalalin, sesat yang, sesat tu apa maksud dia? Ialah sesat apa? Hati. Sebab itulah Quran ni nak bersihkan ini. Tazkiyatun nafsi ni, sebenarnya nak bersihkan kesesatan ni. Ni. Nak bersihkan kesesatan. Jadi jelas. Sekarang dah macam terpesong. Quran diturunkan seolah untuk apa? Untuk apa? Tilawah. Lepas tilawah, macam ni. Sekarang kita pesongkan tujuan Quran diturunkan. Tujuannya untuk apa? Satu, tilawah. Paling-paling tinggi, khatam. Paling-paling tinggi, hafal. Lagi apa dia? Pahala. Ajrun.
Lepas tu, stop. Dah terpesong tak? Terpesonglah. Sebab itulah bilangan Quran di zaman Nabi tak ada pun yang bercetak. Dan bilangan sahabat tak seramai orang sekarang yang ada Quran dan yang hafal Quran. Tapi yang mana lebih bersih jiwanya? Sahabat. Kenapa? Walaupun Quran bercetak tak ada, digital lagi tak ada, dan orang yang mendekat Al-Quran pun tak ramai, 100,000 je, tapi jiwa dia bersih. Sebab caranya betul. Dia baca, dia belajar satu-satu. Abdullah bin Mas'ud berkata, bila turun 10 ayat, Nabi kumpul kami semua, Nabi ajar tilawah, baca dengan betul, kemudian Nabi ajar satu-satu perintah Allah, larangan Allah, dan kami tinggal semua sekali. Barulah Nabi ajar ayat-ayat yang lain. Jadi akhirnya, ummah yang jahat, dalalim mubin, jadi ummah yang tazkiyatun nafsi. Manusia yang cinta akhirat. Jadilah Abu Sufyan yang jahat, dalalim mubin, jadi Abu Sufyan yang tazkiyatun nafsi. Jadi sahabat Nabi. Sebab proses itu betul. Tapi sekarang berapa ramai yang tilawah, berapa ramai yang khatam, berapa ramai yang hafal, tak tahu dah berapa banyak pahala, tapi hati tetap kotor. Hati tetap pentingkan diri. Hati tetap cintakan dunia. Nak buat apa-apa, diri dia keluarga. Tak fikirkan masalah orang, apatah lagi golongan mustad'afin, golongan miskin. Sebab proses ni salah. Proses ni salah. Ini proses yang salah ni. Bukan salah khatam, bukan salah hafaz. Tapi salah tujuan. Kalau kita dah buat tujuan ni, kita nak hafal, silakan. Kita nak khatam, silakan. Kita nak apa lagi? Nak dapat pahala, silakan. Macam mana hati kita kotor, tapi baca Quran tujuan nak dapat pahala? Mana mungkin? Dan sebab itulah saya ulang berkali-kali, termasuklah bila kita kadang-kadang kita berdakwahkan, kita bawa barang, kita bawa duit. Tak salah, bagus, bantu orang miskin. Tapi kita lupa tugas utama Nabi bawa Al-Quran. Tugas utama pendakwah bawa hidayah Allah, bawa ilmu Allah. Yang tu yang ramai tak buat. Cari orang miskin, bagi duit. Cari orang miskin, bagi makan. Cari orang miskin, baiki akad yang bocor. Tapi sepatah yang lebih mahal daripada itu pun dia tak bagi. Iaitu, tatlu alaihim ayatina. Jadi insya-Allah, kita akan gerakkan NGO kita ni, Pertubuhan Ulama Dakwah, supaya anggota kita, pelajar kita menjadi ni, pewaris Nabi. Iaitu, bila jumpa orang, ajarlah Al-Quran. Baca dengan betul, kemudian ajar mereka taklim, supaya hatinya bersih. Bila hatinya bersih, dia juga akan jadi pendakwah. Tapi kalau setakat betulkan tajwid, setakat khatam, dia tak akan mengubah apa-apa. Percayalah. Bahkan kadang-kadang menimbulkan masalah. Berapa ramai yang baca Quran, berapa ramai yang hafal Quran, berapa ramai yang khatam, tapi akhlaknya sangat-sangat buruk. Bukan semua, tapi kita tak nampak hasil ni, tazkiyatun nafsi. Kita tak nampak Quran yang dibaca menghilangkan dalalim mubin. Kan? اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران